Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. So we have another less than 1 hour. I will discuss pra-E test, yesterday question, and I will show you class cake. Boleh nampak tak skrin saya? Boleh cikgu. Okay, this is the question for pra-E test yesterday. Boleh cikgu. So number 1, saya bincang dulu nombor 1. Soalan nombor 1. Cari nilai bagi M jika garis lurus Y equal to M X minus 2 adalah tangent kepada lengkung Y equal to X squared plus X plus 3. Okay, this is quadratic equation. Okay, quadratic equation. Bila ada satu lengkung, boleh lihat kepada jawapan yang saya share dalam Telegram. Saya akan discuss dari situ. Okay, saya tak menulis sebab saya nak kurangkan risiko lagging tu. Okay, kita ada satu curve dengan satu tangent. So dua garisan itu adalah bertembung. Dua garisan itu adalah bersentuhan. Okay, kita ada satu lengkung dan satu garis. So dia bersentuhan. Jadi bila intersection, we have intersection point. So Y1 equal to Y2. Ini Y1, saya anggap dia sebagai Y1. Ini Y2. Tadi soalan kita ada dua Y. Ini saya anggap sebagai Y1, ini sebagai Y2. Because these two equation are intercept. Okay, dia bersilang antara dua ini. Satu lengkung, satu tangent. Tangent adalah satu garisan yang bersentuhan. Satu line sahaja dia bersentuhan. Okay, saya tak tahu mana dia punya ni. Saya tak guna tablet. Okay lah, tak payahlah lukis. Okay, so lengkung dan satu garisan bersentuhan dengan lengkung akan ada satu titik sahaja persilangan dia. So that's why we assume Y1 equal to Y2. Jadi di sini saya samakan Y1, ini Y2. Hello, boleh ke dengar? Hello. Boleh cikgu. Cikgu boleh. Boleh cikgu. Okay. Cikgu. So sekarang this is quadratic equation. Let one side equal to 0. This is x squared plus x minus mx plus 3 plus 2m. Okay. This is 1 minus mx. Ini kita factorizekan x ni. Plus 3 plus 2m. Siapa tu? Boleh mute So A equal to 1. Ni satu. A, ini B. B is coefficient for X. B is 1 minus M. C yang belakang ini 3 plus 2M. C is 3 plus 2M. So we substitute into this equation. Kenapa sama dengan kosong? Sebab kita akan ada satu titik persilangan antara lengkung dengan curve. Okay, antara lengkung dengan curve kita akan ada satu titik persilangan. Itulah tangent dia. Kalau tangent, dia ada satu titik persilangan. Bila satu titik persilangan, maka B squared minus 4AC equal to 0. Kalau greater than 0, dia ada tiga. Satu ni sama dengan, lagi satu greater than 0. Kalau greater than 0, dia ada berapa persilangan dia? Siapa ingat? 2. 2, very good. Okay, 2. Kalau greater 0, B squared minus 4AC greater 0, maka dia ada dua persilangan. Maknanya kalau saya lukis ni lengkung, saya sketch saja tanpa nampak ni, ini lengkung, ada satu garisan di tengah-tengah ni, maka akan ada dua intersection. Saya lukis secara ni saja, gaib saja, tak tahulah. Okay, kalau less than 0,
Lagi satu, dia less than 0. Ada persilangan atau tiada persilangan? Tiada. Tiada persilangan. Okey. Jadi sekarang ini dia ada satu persilangan. So equal to 0. So B squared 1 minus M squared minus 4A. A kita 1. C kita 3 tambah 2M. Selesaikan. Tolong hati-hati dalam menyelesaikan equation bracket ini. Expand. Hati-hati bila expand. So saya dapat M squared minus 10M minus 11. You dapat ini sama dengan kosong, you susun dalam bentuk AX squared plus BX plus C, ini dapat K1. Okay, ini mesti factorize, tapi yang kali ini saya tak strict sangat. Okay, kalau ikutkan ini mesti factorize, X mesti di belakang. Okay, X mesti di belakang, ini mesti factorize, baru dapat K1. Untuk penandaan, kalau you dapat K kosong di sini, okay, you dapat K kosong, sebenarnya ini akan K kosong, N kosong. Walaupun jawapan awak betul. Okay, ini penandaan SPM Kalau K kosong, saya ulang. Kalau di sini awal-awal K kosong, pemeriksa takkan lihat jawapan di bawah. Maknanya dia akan K kosong, ini terus kosong. Walaupun awak tulis jawapan yang betul. So hati-hati, mesti berhati-hati dari atas. Okay. Apa K zero? What's K, teacher? What's K, teacher? K is kerja, solution. N for nilai, final answer. Itu memang penandaan dia lah. So K1 maknanya kerja 1. You dapat 1 markah untuk kerja. Di sini untuk K1. Ini untuk K1. Yang ini apabila you gantikan the correct value for B, A and C into the correct equation. Okay, the correct discriminant. Kalau you tak ada buat tanda equal 0, salah. K kosong. So terus bawah salah. Walaupun bawah ni jawapan awak betul. Tapi you tak buat ini. Sama dengan kosong ni you tak buat. So K 0. Sebab discriminant ni ada 3 jenis. So pemeriksa tu tak tahu awak ni maksudkan greater 0 ke, equal 0 ke, less than 0. So no equal 0, tak tulis equal 0, K kosong. Tak ada markah. Faham? Faham cikgu. Saya share cara penandaan terus. Understand, teacher. Yep. Memang sangat strict dalam pemarkahan. So kena buat step by step. Jangan skip. Walaupun awak pandai, awak boleh congak, tolong tulis step by step. Okay, this is M squared minus 10M minus 11. This is equal to 0. For factorization K1, then you get the final answer M negative 11, M equal to 11. Sekejap tu tak. Kat sini je. Sini. Okay, next. B. A boleh? Faham A? Faham cikgu. Kelas kick saya dah Understand, tanda soalan 1 untuk semua orang yang dalam kelas kick. Saya akan share selepas ni. Saya bincang dulu soalan, nanti saya pergi kepada kelas kick sekejap. Untuk share dengan awak cara macam mana saya boleh lihat cara awak menjawab, saya menanda, nanti saya akan share. Untuk awak fahamlah sebenarnya situasi keadaan saya macam mana. Nanti kita akan tambah baik masalah yang dihadapi semalam. Semalam kita buat, saya suruh buat supaya kita dapat kenal pasti apa masalah yang dihadapi. Nanti waktu test, harap semuanya lancar. Semalam memang banyak masalah, tingkatan 4 lah paling banyak masalah. Tingkatan 3 memang smooth saja, tak ada masalah sangat. Tingkatan 5 pun okey. Tingkatan 4, aduh, yang nanti saya share apa masalah dia. Nanti kita cari penyelesaian dia. Okey, untuk B,
Untuk B, soalan dia, skema yang diberi pun macam bermasalah juga. Show that the quadratic equation 3x squared plus 2px plus p squared minus 1 equal to 0 does not have real root for all values of p. Okay. Yang ini murid cari range of p. Biasanya soalan dia suruh cari find the range of p. Okay, biasanya macam tu. Tapi ini dia dah ubah soalan sikit. Skema dia pun dah berlainan dan soalan dia pun sebenarnya ada sedikit kekurangan sikit di sini. Okay, tapi tak apa, saya buat cara bagaimana nak cari range of p. Okay, soalan tu sebenarnya ada masalah sikit dengan dia punya equation tu. Tapi tak dibuat pembetulan. Tapi tak apa, untuk soalan ini saya akan ambil kira sebab ada murid memang dia cari P. So saya akan ambil kira penyelesaian ini. Okay, B squared minus 4AC less than 0. Kenapa less than 0? Sebab does not have real root. Tiada punca nyata. Maknanya tiada nilai X. Okay. Jadi sekarang saya buat B squared minus 4AC less than 0. Okay, di sini A kita 3. Okay, awak tulis di sini. Saya lupa nak tulis. A berapa, B berapa, C berapa. A 3, B 2, P, C, P kuasa 2 tolak 1. Minta maaf jawapan yang saya share ni saya tak tulis dengan kemas sebab saya terus buat semalam. Waktu awak menjawab, saya pun menjawab. Kemudian saya pun tak sempat nak type semula. Jadi saya guna pakai je apa yang saya dah buat. Tak maaf kalau macam kurang jelas. Okay. Tapi boleh download dan zoom in lah cikgu. Ha? Tapi boleh download dan zoom. Bukan zoom lah, zoom in. Zoom picture lah, zoom. Boleh lah. Picture boleh lah. Okay, B squared minus 4AC less than 0. Yang ini memang saya tak dapat jawapan daripada penggubah soalan. Daripada pihak atasan saya memang tak dapat jawapan. Dapat jawapan pun ada beberapa soalan salah. Jadi saya tak nak share yang salah tu lah. Okay, 2P squared minus 4AC. Okay, gantikan. Saya dapat ini. Okay, P greater than square root. Bila square root ada plus minus 3/2. Okay, plus minus di luar. Ni saya tulis ni yang kecil ni adalah plus minus. Okay, plus minus ni plus minus. Square root 3/2 sebab ada square root. Jadi satu negatif, satu positif. Tolong lukis number line. Mungkin soalan ni ada ramai yang tak boleh buat, tapi kalau keluarlah dalam test soalan begini, tolong buat number line. Greater, maknanya anak panah arrow ke kanan, to the right hand side. Bila greater negative 3/2, so ini ke kanan. Positive square root 3/2 ini pun ke kanan. Jadi macam mana nak tentukan di sini? Okey. Ini pun saya dah tersilap ni. Baik. Kejap. Yang ini, okey, yang ini betul. Sepatutnya ini di anak panah ni. Awak betul kan? Awak tulis sekarang. Awak betul kan? Kita tengok di sini. Ini negatif. Okey? Tolong betulkan Kalau awak menyalin ini, awak buat pembetulan terus ni. Saya tak nak share yang salah. Sekali saya yang buat salah ni kat sini. Negatif. Jadi ini mula dengan negatif. Bila sini negatif, positif, negatif. Okay, so the first symbol we will check from coefficient A. Nilai A, value of A, coefficient of P squared. Okay, saya ulang Yang ini tolong betulkan. Kalau awak menyalin ini, tolong betulkan yang ini saja. So this is negative, so we start from negative. Negative, positive, negative.
Negatif, positif, negatif. Dah betul kan dah? Teacher, we change the negative 8p square. Yes, negatif, positif, negatif. Kemudian jawapan akhir ni pun nanti akan berubah. Okey, setakat ni dah tukar dah simbol negatif, positif, negatif? Dah cikgu. Dah. Okey. Next, how to determine the range, their final answer. Tadi you tengok sini negative symbol, so here start with negative, then alternate negative, positive, negative, right? So tengok pada inequalities yang awak ambil ini, this inequalities is less than 0. Kalau less than 0, maka kita ambil yang negatif sahaja. So left hand side and right hand side. Setakat ni boleh faham? Boleh ikut? And teacher. Okay. So final answer ini akan terbalik, akan salah. Yang ini akan jadi P less than negative square root 3 over 2. Lagi satu P greater than square root 3 over 2. Okay, saya share dalam group saya tulis, saya snap. Saya tulis jawapan dia, kemudian saya snap. Awak boleh rujuk dalam group nanti. So negative square root 3 over 2. Yang ini tanda lebih besar bertukar. Tadi less, ini lebih besar. Sebab apa? Sebab dia bahagi dengan negative number. Ini hati-hati. Ada yang tersilap saya tengok. Ada yang tersilap. Okay. So jawapan dia P less than negative square root 3 over 2 or P greater, ambil yang negative, P greater 3 over 2. Okay, saya snap sekarang, saya masukkan dalam group. Awak boleh tengok dekat group penulisan dia untuk nombor 1B. Okay. Selepas saya discuss nombor 1 ni, saya akan pergi kepada kelas kick sekejap. Okay, saya dah share dah. Tengah, okay dah sampai. Okey cikgu. Ni. Dah terbalik dah. Saya tak betulkan pula. Ni jawapan dia. Okay, negatif, positif, negatif. Alahai. Kenapa macam mana nak terbalikkan ni? So jawapan P less negative square root 3 over 2 or P greater square root 3 over 2. Sorry terlupa pula nak terbalikkan waktu hantar. Okay, sampai sini nombor 1. Boleh faham? Boleh cikgu. Okay, next. Understand, teacher. Saya pergi pada kelas kick. Awak boleh masuk dekat link yang semalam. Okay, saya nak tunjuk sekejap saja. Saya dah tanda nombor 1 bagi semua murid. Saya dah tanda nombor 1 bagi semua murid. Lain tak ni? Inilah paparan saya. Saya akan tahu awak jawab nombor berapa, awak sedang lihat atau tidak. Kalau awak tengah jawab nombor 1, saya tahu awak tengah jawab nombor 1. Okay, semalam saya telah pesan guna huruf besar. Ada yang masuk tanda titik ni. Tak tahu kenapa. Dia nak test-test ke apa tak tahu. Okay, kemudian mungkin juga ada kesalahan dari saya pun. Nama kita sama. Okay. Yang ni Ahmad Akil tak ada. Afrin huruf kecil. Saya suruh masuk huruf besar. Amir huruf kecil. Saya suruh masuk huruf besar. Ni yang tak dengar ni. Tak dengar arahan, tak tengok video kot. Ni, apa ni? Nama-nama macam ni, saya tak nak. Kalau dalam test nanti ada nama macam ni, saya takkan tanda kertas awak Akil, nampak? 3 sekawan ni. Ada tak hari ni? Frida Nielsen, sampai berapa nama dia? 3.
Dia nak try and error ke apa ni? Tak tahu ni. So penyelesaian bagi masalah pertama ini nanti untuk saya ingat nanti saya nak buat lagi satu prates. Saya nak mahirkan awak dengan soalan dan penggunaan Classkick ni. Sebenarnya Classkick ni tak susah pun sebenarnya kan. Awak just snap saja upload gambar. Jadi langkah penyelesaian yang saya boleh buat, pertama saya akan share nama awak, nama yang perlu awak masukkan dalam Classkick. Jadi saya tak nak nanti bila exam ada banyak-banyak nama. Ada banyak-banyak nama sampai 3, 2. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang masalah data lah, masalah lambat upload lah, masalah lambat masuk lah. Baik, dan nanti exam nanti, waktu test nanti, saya akan share waktu peperiksaan bermula atau mungkin 5 minit sebelum bermula, saya akan share PDF di dalam Telegram. Okay? Awak buat dahulu penyelesaian dalam kertas. Macam yang awak buat semalam. Tapi awak tak perlu masuk Classkick lagi. Awak jawab seperti awak jawab exam biasa. Jangan lihat buku. Awak tengok soalan dalam PDF di Telegram. Awak tulis di kertas. Apabila masa tamat, saya maklumkan masa tamat, semua berhenti jawab. Saya akan minta awak masuk Classkick untuk awak upload gambar. Tapi saya takkan bagi masa lama. Ada masa tertentu sahaja saya akan beri masa. Kemudian saya akan lock dan awak tak boleh hantar dah. Jelas tak? Faham tak? Faham cikgu. Faham cikgu. Teacher. Okay. Itu adalah salah satu cara yang saya rasa awak lebih mudah. Tak perlu tengok soalan di Classkick. Semalam tu saya cuba sebab saya nak tahu apa masalah yang dihadapi, yang akan dihadapi supaya kita dapat cari penyelesaian. Inilah antara masalah dia. So semalam okeylah, tak apalah. Kita perbaiki saja masalah semalam. Cuma untuk masalah data saya minta maaf. Saya minta tolong sangat-sangat. Tolong awak, bahagian awak pula usahakan bahagian tu. Okay, saya nak masuk Classkick pun memang tak dinafikan. Kadang-kadang kalau line tak kuat, memang tak dapat masuk. Tapi untuk hari tersebut, awak pinjamlah data sesiapa sekejap untuk awak upload gambar dalam Classkick. Semalam, kalau ikutkan, saya nak tanda juga yang hantar dalam Telegram. Tetapi disebabkan terlampau ramai yang hantar dalam Telegram, minta maaf, saya akan semak untuk yang Classkick sahaja. Okay, saya tak mampu nak tengok yang dekat Telegram. Sebab yang kerja homework yang sebelum ni pun saya masih dalam proses lagi. Jadi untuk pra-test ini, saya akan semak dalam Classkick sahaja. E-test pun sama. Tolong usahakan. Okay, untuk data tu. Saya dah usahakan untuk memudahkan awak. Jadi awak tolong untuk data tu saja. Study pun kenalah. Kan kalau data ada, sekali tengok soalan terus tak buat, tak jadi juga kan? Tak hantar juga. Jadi sama-sama bantu-membantu. Boleh? Boleh cikgu. Okey. Perkara seterusnya, itu dah perkara kedua. Perkara seterusnya, saya tak tahu yang tingkatan 4 ni saya tak perasan. Mereka hantar pada muka surat. Okey, saya buka Priden, maaf saya tunjuk Saya tunjuk pada awak bukan untuk nak jatuhkan awak ke apa. Memang saya akan tunjuk setiap penyelesaian ni untuk kita kenal pasti. Apa masalah yang selalu awak buat dan kita atasi. Jangan buat lagi. Bukan saya nak pandang rendah ke apa, tak. Ini untuk kita belajar So minta maaf kalau saya share. Perkara ketiga tadi, awak hantar pada muka surat yang salah. Untuk SPM, okay, pemeriksa ada hak. Contoh ini sepatutnya pada muka surat 3 ni, Freden hantar dekat muka surat 3 juga. Muka surat 3 dia hantar. Tapi ini nombor 3. Sepatutnya dekat slide 3 ni nombor 1.
Tengok kita tengok orang lain pula. Kita tengok sekejap. Okey, sepatutnya ni. Akil. Berapa ni Akil? 5 ke 6 tu. Ni. Saya dah letak page. Slide 3 ni saya letak jawapan nombor 1. Jadi, awak kena letak jawapan nombor 1. Tak boleh letak jawapan nombor lain. Okey, dalam peperiksaan sebenar, dalam peperiksaan SPM terutamanya, pemeriksa ada hak tidak tanda markah awak. Okey, sebab ini soalan 1, awak letak soalan 3 contohnya. So pemeriksa ada hak untuk tidak tanda kertas awak. Faham? Understand, Syed? Perkara yang saya sebut ni benda yang remeh-remeh, tapi itulah yang kenyataannya berlaku. Murid hilang markah macam tu. Okey ni, muka surat 1. Ini soalan ni. Soalan dia tutup sekali soalan, dia hantar Fridon. Dia hantar ni saya tak semak lagi, tak tahu ni nombor berapa. Ni nombor 1. Saya tak semak lagi. Okey? Baik. Ini soalan yang saya buat, saya beri ruang jawapan pada muka surat 3. Macam tadi, saya beri ruang jawapan di muka surat 3. Andai kata, tadi saya tuliskan jawapan nombor 1 kan. Jadi awak letak jawapan awak di sini, muka surat sini. Andai kata, saya tengok yang lain pula. Andai kata soalan test nanti dia beri begini. Andai kata soalan test ni dia tak beri ruang jawapan macam saya tadi. Dia tak beri ruang belakang untuk jawapan. Dia hanya tulis ini soalan, lepas tu ini kosong. Okey? Dia tak bagi jawapan belakang, dia tak bagi kertas lebihan di belakang. Dia bagi ini soalan, bawah ni kosong. Bermakna awak kena tampal jawapan awak di bawah soalan. Faham? Faham. Okey. Setakat ni, ada apa-apa nak tanya tak? Later we will have another pra-test, teacher. One more. Maybe one more. Alah, yang ni yang pra-test yang pertama pun tengok banyak tak boleh jawab. Kita tengok ni. Nombor Aditya. Apa kesalahan dia? Okey, saya share di sini. Tolong Aditya, equal 0, sini tak ada equal. Aditya ada tak kat sini? Ada cikgu. Ada. Okey, equal 0, jangan ada equal di sini. Okey, ini pun sama. Okey, kalau dalam SPM pemeriksa tu memang terlampau strict, so K kosong nanti. Okey, kemudian B. B ni pun awak hanya perlu sambung saja. Ini tanda incomplete sign. Okey, tanda tidak lengkap. Kalau murid tak sambung ataupun dia kosongkan kertas dia, inilah tanda dia. Jangan ingat ni tanda apa, kita panggil tanda tongkat. Tak lengkap. Bila tak lengkap, maknanya ni dah betul dah. Ini dah betul dah. Dia tak sambung. So, ini tanda dia. Okay. So, tadi kita dah bincang nombor 1. Okay, siapa lagi? Amir. Amir ada ke Amir? Ada cikgu. Ada. Bocor dah pula semalam ya. Dia tak tengok video ya. Okay, yang ini. Okay, dia dah buat ni. Macam ni saya kata. Tulis A, B dan C. Tulis begini Tapi Amir salahnya di mana? Selamat saya tak perasan yang ni. Dia betul di sini. Di sini tak ada markah. A, B, C ni tak ada markah. Penggantian ini ada markah. Okay, di mana silap dia? Ini. Tambah 3. Sepatutnya C 2M plus 3. So dia buat ini 2M tapi di sini dia letak 2M plus 3. Selamatlah, mujur di sini tak ada markah. Kalau dalam skema di sini diberi markah, so ini K kosong,
Sini K kosong. Terus tak ada markah bawah ni. Sayanglah. Admat satu markah pun berharga Satu markah pun berharga. Jangan kata alah hilang satu markah je. Oh jangan berlagak macam tu. Satu markah pun berharga untuk admat. So ini hati-hati Amir. Ini pun tulis tambah. Saya anggap ni awak tulis tambah lah ni. Walaupun saya nampak macam 12. Kan? Okey. Kemudian yang ini langkah di bawah. Yang ini. Kuasa. Allah. Kuasa 3. Kuasa 3 dia tulis. Awak jangan kata, saya tulis 2 lah cikgu. Tak ada. Saya akan nampak 3 maka saya akan kira bukan 2. Walaupun awak kata ni 2, saya kata ni 3. Tapi bawah betul. Tapi markah di sini. Macam kes tadi. Markah di sini. Jadi K kosong. Walaupun bawah dia betul. Faham? Kalau tak boleh dapat K1 dah. Okay, bawah ni dah tak ada markah lah. Macam saya kata tadi, bila atas dah K kosong, pemeriksa tak akan tengok bawah dah. Walaupun ni betul, maknanya ni 2. Tak, ni dah salah, so K kosong. Faham Amir? Faham cikgu? Boleh Amir? Boleh cikgu? Cikgu dengar saya tak? Cikgu? Boleh cikgu, boleh. Lagging ke? Boleh. Dengar. Saya ingat lagging tadi. Okay. Okay, next. Ni masih nombor 1. Nampak? Saya pun lambat ni nak masuk. Okay. Ni Akil. Akil berapa? 5 markah. Ni Akil di sini. Tolong Akil tanda equal ni. Jangan buat. Awak dah buat tanda inequalities di sini. Sini jangan buat. Kemudian ini sambungkan. Okay, siapa nak saya tunjuk dia punya? Cepat. Saya takut line saya pun tak berapa nak stabil ni. Siapa nak tengok dia punya? Nak tahu kesalahan dia yang mana? Tak ada. Semua orang tak nak. Semua orang malu ke? Alah belajar. Janganlah malu. Yang ni pun atas dah betul. Di bawah salah. Yang ini kembangkan. Expand macam mana? Hari. Ingat balik macam mana kembangkan. Okey, yang ini dah betul dah dapat K1. Sambung ni tak tahu. Sambung tu yang you tak tahu. So you dapat kenal pasti apa yang you lemah, apa yang you tak faham nak buat. Okey, lagi satu. Bila okey. Minta tolong kalau hantar jangan sengit Tadi saya dah tersilap hantar sengit dalam Telegram awak kan. Ini salah buka. Henry. Mana Henry? Ni. Henry hantar begini. Kalau sikit-sikit senanglah saya nak tengok Henry. Yang ini saya ingat nak kena baca, saya kena telengkan kepala saya. So tolong betulkan waktu hantar. Hantar dengan betul kedudukan dia Okey. Di sini, apa Henry salah ni? Henry salah mana Henry? Ni betul, K1. Yang ini. Tengok, dia betul. Ini dia betul. Tapi dia kurang letak equal dan dia tak faktorkan. Okay, saya bulatkan sebab ada 2 kesalahan. Tanda sama dengan tak ada, dia tak factorize, dia tak factorize. So, K kosong. Okay, saya pun tak dapat nak tunjuk. Sengit kepala. Okay. Sampai sini. Siapa lagi? Yang lain 555. Nabila. Nabila ni nombor berapa ni? Nombor 1. Oh, dia dah start dah.
Dia tengah hari dia jadi macam ni dah. Okey dah, saya keluarlah kelas kik ni. Tak dapat nak tunjuk dah. Pak ST2 pun saya tak sempat nak tunjuk. Ya, ada apa-apa? Ya. Saya tak share tadi. Alah. Awak boleh tengok awak punya. Saya tak buka grade dia tadi. Awak boleh tengok tak awak punya? Yang sudah mark ke cikgu? Ada mak. Tapi saya Ada. mak soalan Boleh. satu je. Saya lupa nak buka ni. Boleh nampak tu cikgu dalam kelas kit. Boleh? Boleh Boleh cikgu. tengok? Boleh cikgu. Awak boleh tengok ke saya dah semak belum? Boleh cikgu yang first page. Boleh? Boleh. Patutnya kalau saya tekan sini baru boleh. Boleh. Tadi patutnya tadi tak boleh. Macam mana tadi boleh? Okay, tak apalah. Okay, saya tutup balik lah. Saya keluar dululah kelas kit ni. So setakat ni kelas kit ada masalah tak? Tak ada, cikgu. Tak ada, lah. cikgu. Tak ada cikgu. Sebab semalam saya masuk, saya tak Boleh, tak dapat masuk. Okay. Tapi hantar Philotus cakap terlampau romantik lah. Saya tak dengar dia punya suara sangat. Saya kata Romantik sangat awak cakap. ya. Boleh dengar suara saya? Can hear? Boleh tu boleh. Tapi romantik sangat suara awak tu. Why my sound so soft I'm shouting right now. Saya kata Okay, never semalam mind. saya We dah continue dapat. number 2. Okay. Tak dapat masuk. Dapat masuk nama je. Ada beberapa orang tak dapat masuk nama je. Lepas tu lagging terus tak dapat. Tapi saya dah bagi soalan dekat PDF tolong buat. Okey, nanti semak jawapan. Tolong buat, jangan tak buat. Kalau tak buat, awak tak berlatih. Buat. Saya dah buat. Tapi soalan susah lah. Inilah reality and maths. Macam inilah and maths. Sebab itulah latihan saya bagi banyak untuk awak buat, mahirkan diri sebelum ni. Admaths bukan macam maths. Admaths bukan macam maths. Nanti saya bagi lagi soalan untuk nak mahirkan awak sebagai latihan sebagai revision untuk test nanti Okay. So number 2A. Dia beri ni fx, x minus 2 power of 2. Find the range of f. F ni maksudnya fx. Which correspond to the domain -1 until 3. So dia nak cari range fx bagi x -1 hingga 3. Gantikan x dengan -1. Okay, saya tengok pada yang saya dah share tu. Ini pun tak nampak. Ini nombor berapa ni? Nombor 2. Saya tak share ke nombor 2? Saya tak hantar salah soalan ke ni? Jawapan nombor 2 saya dah share ke belum? Nombor 2. Ada cikgu tapi graf tak ada. 2A saya tak share. Okay. Saya only Okay, nampak 2A. 2A2 only, teacher. 2 yang ada tu 2B, 2A belum. 2A belum. Salah. Okay, dah. Sekejap. Okay, ni. Kabur sikit. Okay, daripada x from -1 until 3, so I substitute x -1, saya gantikan, saya dapat 9, gantikan dalam ini. When x3 yang paling besar, saya dapat gantikan dapat 1.
Tapi saya pun buat kesilapan tadi. Saya pergi tulis terus fx from 1 until 9. Salah. Sebab apa? Kita lihat di sini graf. Bila saya lukis graf baru saya perasan. Okay. Bila kita lukis graf, this is U shape because the value of A is positive. Bila positive means the graph is U shape. Bila U shape, kita tengok kita kena ada 4 perkara kita kena cari. First, the value of left hand side, the value for the right hand side, x-intercept and y-intercept. So to get x-intercept, pintasan x, kita kena ganti y sama dengan kosong atau fx sama dengan kosong. Bila saya gantikan fx sama dengan kosong, ini akan jadi x tolak 2 kuasa 2. So x ini bersamaan dengan 2. Square root kosong dapat kosong. Jadi yang tinggal dalam kurungan sahaja. X tolak 2 sama dengan kosong, jadi x sama dengan 2. That's why our x-intercept is 2. How to get y-intercept? Y-intercept, we substitute x equal to 0. So we substitute x with 0. 0 minus 2 is negative 2 squared. So we get 4. So y-intercept is 4. So bila saya lakarkan, ada murid dia lakar guna pembaris. Dia lukis, dia buat garisan. Ini garis, garis, garis. This is parabola. Okay, ini parabola. U shape. U shape mesti curve, mesti lengkung. Jadi daripada graf ini, saya boleh lihat dia punya julat fx, paling rendah nilai fx adalah kosong, paling tinggi nilai fx adalah 9. So from 0 until 9. So our range for fx, f itu adalah fx, from 0 until 9. So can you understand number 2A? Cikgu, kalau graph tu kat kanan macam lepas last point, if you keep on drawing, is that wrong or? How? Pardon again? Lepas x equals 3, if keep on drawing the graph. Wrong. Okay. Why? Because the limit is given from -1 until 3. So you didn't follow the question. That's why wrong. Okay? Okay, cikgu. Thank you. Okay. Okay, next. Number 2B. Okay, 2B ni terlipat sikit tapi jawapan dia sebenarnya daripada leg Y. Langkah dia daripada leg Y. Ini saya hanya tulis balik equations, function sahaja. Okay, apa soalan dia? Number 2B. Given fx is 2x minus 3, gx equal to 1 over x. Okay, find a given inverse. Ini inverse. Inverse f in terms of x plus p over q. Find the value of p and q. So, let y equal to fx. Sebab ini dia bagi fx 2x tolak 3. Lepas tu lagi satu dekat soalan dia bagi inverse f. Jadi, saya besarkan. Sorry. Okay, tadi f. Lepas tu dia bagi juga inverse f. Sebab tu kita guna function f. Ini yang dia beri. Kita kena cari inverse f. So, from fx, let y equal to fx. Y equal to 2x minus 3. So, we write x in terms of y. X in terms of y, terbalikkan dia. 3 ni bawa ke kiri jadi tambah, 2 ni bawa ke bawah jadi bahagi. Jadi ini adalah inverse of fx equal to x plus 3 over 2. Yang ini yang kita dapat. Yang ini yang dari soalan. Dari soalan dia beri x plus p over q. So we do comparison. X dengan x dah sama. So p sama dengan 3, q sama dengan 2. Boleh faham nombor 2A1? Boleh, cikgu. Okay, next. 2B2. If FGK equal to GFK, find the value of K. Okay, FGK ni adalah composite function. Function yang di dalam adalah function G. Maknanya G yang kita selesaikan dulu. GK ni yang kita selesaikan dulu. Oleh itu, FGK adalah F
K 1 over K. Sebab GK ini daripada soalan GK is 1 over K. So F 1 over K, sekarang kita akan guna function F. Fx just now is 2x minus 3. So 2x minus 3. X kita adalah 1 per K. So 2 per K tolak 3. Ini adalah FGK. Sekarang GFK. GFK adalah function F di dalam function G. Function F, G ni kita tulis dulu. Kita tulis yang dalam dulu. FK. Okay, FK ini Fx. Fx is 2x minus 3. Kalau Fk is become 2k minus 3. So here 2k minus 3. Okay, next. G, ini function G. Dari soalan, Gk equal to 1 over k. So kalau k ini k. Kalau k ini dah bertukar, yang k di bawah ini pun bertukar. So daripada G, 2K tolak 3, dia jadi 1 per 2K tolak 3. Sebab yang ini dah bertukar. Jadi bawah ni pun dah bertukar. Sampai sini boleh faham? Teacher, I have a question. Ha? Then K boleh menjadi Y teacher. K boleh jadi apa? Kuat sikit. K boleh ganti sebagai Y teacher. Kalau soalan tu dia Y, bolehlah Y. Sekarang ini dia K. Maknanya ini variable. Can be any number. Can be any letter. Bukan. Maksud saya GF dan FGK, dia boleh tulis macam GX dan sama dengan Y teacher. Ada murid guna itu pun boleh juga. Jadi Tapi saya terus direct dengan yang soalan tanya K, so saya jawab guna K. That means K equals to Y lah teacher. K equal to Y. Yang ini yang atas Y dah settle dah. Tak ada lagi dah. Kita jangan confuse ambil yang Y dah. Kita guna yang dia beri K tu, kita guna K. K tu tak sama dengan Y. K itu Dia unknown lain. lah. Unknown value. Variable. Variable. Unknown. Okay, sebab Okay. soalan ni K kan, jadi kita guna K lah. KF GK 2K minus 3. 2 over K minus 3. GFK is 1 over 2K minus 3. Okay. Sekarang ini sama. Ini dari soalan Ini dari soalan. So kita gantikan. Selesaikan. Samakan pembawah per K. Okay, ini 3K. Darabkan dengan K, darabkan dengan K. So dia jadi 3K per K. Bila sama pembawah kita boleh combinekan. Okay, ini darab silang. Ini darab silang. So saya darab silang jadi ini. Okay. Ini expand. Equation biasa. Expand. Saya simplify. Lepas saya expand, saya simplify. Then divide by 6. Saya permudahkan. Okay, then factorize. Di sini markah, satu markah. You samakan, you gantikan ini daripada soalan, satu markah. Ini satu markah, factorization satu markah. Final answer 1 mark. Okay. Yang ini tadi yang soalan is B1 ni, markah dia pada jawapan N1, N1. Ada jawapan, tak ada langkah, itu dikira tiru. Ada jawapan, tak ada langkah, N0, N0. Okay, boleh? Okay, Okay. cikgu. Okay, soalan 3. Sikit lagi ni, ada 5 minit pun kita. Given perimeter 48 and surface area 135, calculate the possible value of V and W. Okay, cari setiap sisi. Ini V, ini V, ini V, ini V. Yang ini W, ini W. Kenapa sama? Sebab ini nanti dia cantum. We combine this side. So mestilah sama. Ini W, ini W. Ini W, ini W. So yang V ada 4 saja. 4 side only. 1, 2, 3, 4. So sekarang soalan dia suruh cari V dan W. Ini adalah system of equation. Tajuk system of equation. Okay, jap.
Okay. Saya redraw. Okay, alah terlupa pula nak crop ni lah. Ada aje lah. Okay, parameter 48. Parameter ni maknanya ukur lilit di luar. 4V maknanya 1, 2, 3, 4 plus 8W. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8W equal to 48. Simplify. After you simplify, you get K1. Simplify, remember. Then for the second information is surface area. Surface area for side, this is V times W. So VW. How many side? 1, 2, 3, 4. So 4 VW plus ini tengah. Ini V, ini V. Ini V, ini V. So V squared equal to 135. Okay, from 1 kita nak cari subjek. Nak tulis subjek mesti cari dari linear equation. Ini linear equation, ini non-linear equation. Perlu ambil dari linear equation. Macam mana nak tahu linear dengan non-linear? Non-linear dia ada kuasa 2. Linear tak ada kuasa 2. So we take from linear equation, we find the subject. How to find the subject? We choose the coefficient equal to 1. V ini 1. Jadi V sama dengan V ni kita jadikan sebagai subjek. So 12 tolak 2W. Kalau ada 2V, contoh tak ada, dua-dua ni 2 ataupun 3. Katakan 3V tambah 2W. So tak ada masalah, V ni akan jadi 12 tolak 2W per 3. 3 ni kita bawa ke kanan. Jadikan dia single sahaja. Setakat ni boleh faham? Boleh cikgu. Teacher, why we don't shift the second equation, teacher? This is K1, K1, K1. Okay, this equation you get from first equation. Sekarang kita kena guna second equation. Kita masukkan first equation into second equation. Okay, yang ini tadi, first tadi. Masuk dalam second equation. So 4V ni 12 tolak 2W, darab W. Tambah V ni 12 tolak 2W. Okay, kuasa 2. So ni kuasa 2. Okay, ini masuk dalam 2 ni. Gantikan V. Selesaikan. Okay, saya lihat, saya rasa ramai yang dah lupa macam mana nak expand ini. So tolong tengok balik macam mana nak expand ini. Okay, jangan awak stuck sampai sini terus awak stop. Sayang Tolong sambung sebab dia dah macam equation biasa dah ni. Okay, next. Selesaikan. This is quadratic equation. I bring to the left, to right hand side negative. Here become negative 4. So negative 9 over negative 4 is positive 9 over 4. So W squared is 9 over 4. To get W, we need to do square root. But remember, bila square root akan ada plus and minus. So ada plus and minus. Tapi minus ini kita reject. Kita tak ambil. Sebab apa? Sebab length must be positive. You tulis sini, you tulis sini dalam kurungan reject negative 3 over 2 ataupun you can write the sentence length must be positive. So W equal to 3 over 2. Okay, boleh tulis di sini. Saya tak tulis, saya pergi buat dua-dua. Kalau you tak nak buat dua-dua, you tulis sini reject ataupun you write length must be positive. So W equal to 3 over 2. So you buat ini untuk cari V pula. Okay, mana dapat equation ini? Daripada atas tadi. Ini boleh, ini pun boleh. Okay, yang ini boleh, ini pun boleh. Dua-dua boleh sebab dua-dua ada V untuk cari nilai V. So final answer V is 9, W equal to 3 over 2. So 1 mark here must show positive and negative. Okay, 1 mark here for substitution, simplify, and final answer, and this is conclusion. Ikut pemarkahan yang saya beri. Atas salah, bawah terus salah. So faham nombor 3? Faham cikgu. Okay, nombor 4.
Nombor 4 ni pun saya rasa macam tak apa, saya discuss. Kalau ada pembetulan nanti saya akan maklumkan. Sebab jawapan tak diberi. Okay, sikit lagi sorry Sorry terlajak sikit hari ni. Sikit lagi. Okay, 5 power of 2m minus 3 times 25 power of m over 5m. Okay, saya tukar. Kalau soalan indeks, ingat markah pertama mesti bila you simplify. Means 25, what is the base? The smallest base. The smallest base is 5 power of 2. Biasanya indeks di situ adalah K1. Okay, 5 power of 2m minus 3 times 5 power of 2m. Ini saya tukar dulu. Bahagi 5 kuasa m. Ingat, nak dapat markah pertama untuk indeks senang je. Tukarkan base saja. Tukar base terendah. Dapat satu markah. Kalau tak tahu di bawah tak apa. At least dapat satu markah di sini. Okey, kemudian saya pecahkan. 5 2m over 5m. 5 power of m. Sebab ni tolak. Bukan bahagi ni. Ni tolak. So 3 times 5 power of 2m. Okay. Over 5m. Saya pecahkan. Kemudian saya simplify, bila base sama, kuasa saya tolak, dia jadi M sahaja. Okay, yang ini pun saya permudahkan 2M dengan M. So 2M tolak M jadi M sahaja. So 3 darab 5 kuasa M. Okay, saya permudahkan ini. Kemudian saya lihat 5 kuasa M ni sama. Saya boleh factorizekan. Yang ini adalah 1. Maknanya 5 kuasa M ni dia darab dengan 1 di depan ni. Baru ada 5 kuasa M. Ini 1. Bukan kosong Bila you factorizekan 5 kuasa M, 1 di dalam kurungan. Kita factorizekan. 1 di sini. 1 ni sebenarnya berada di depan. Tak boleh tulis dia. Dalam kurungan ni boleh. So ini negatif 3 dari sini. So the answer is negative 2 in bracket 5 power of M. Boleh faham 4A? Kan teacher? Okay, 4B. Teacher boleh ulang tak? Yang mana? But K1 ni faham? faham. Yang ini saya bahagikan Part tu, bawah part ni. tu. Okey. Yang ini sebab dia tolak kan? Tolak maknanya saya boleh pecahkan dia. Ini bahagi 5 kuasa M. Yang ini pun bahagi dengan 5 kuasa M. Okay. Setakat tu boleh? Boleh cikgu. Boleh. Kemudian indeks dia sama, base dia sama. Jadi indeks dia saya boleh tolak sebab dia bahagi. So 2M tolak M. Okay, 2M tolak M. Tolak sebab dia bahagi. Okay. Ini pun sama. 2M tolak M. Sebab dia bahagi. Kalau darab kita tambah indeks dia. Kuasa dia tu kita tambah. Okay, good. Okay, final. The last question. Solve. Bila solve, bermakna awak kena cari jawapan nilai unknown, variable. Okay. Ini variable X. So solve, cari nilai X. Bila cari nilai X, soalan ini dia tak ada base yang sama. Maknanya 5, ini 12. Base dia tak sama. Jadi kita akan guna log kedua-dua bahagian. Log 5, log 12. Bila log 5 power of X plus 2, ini kita bawa ke depan. Ni saya tulis dengan merah. Saya bawa ke depan. Okay, saya bawa ke depan. Kemudian, saya nak X tambah 2 saja. Ini operasi darab. Saya bawa ke kanan, dia jadi bahagi. Log 12 bahagi log 5. Log LG ni maknanya base dia adalah base 10. Kalau you guna kalkulator yang biasa tu, terus tekan log je, LG saja. Kalau yang kena tekan base bawah ni maknanya dia 10, base 10. Base tu maknanya nombor yang bawah ni kalau ada yang lupa. Tekan kalkulator, hati-hati tekan kalkulator, dapat jawapan ini. So X sama dengan, tolakkan dengan 2, dapat jawapan ini. Boleh? And teacher. Boleh faham? Okay, next, last one. Sama juga.
Saya tak nak fikir panjang, saya terus guna log juga. Log base 10. Okay, log base 10. So X ni bawa depan, X tambah 2 bawa depan. So ini jadi bahagi, ini log 3 bahagi log 6. Ini bahagi bila saya bawa ke kanan dia jadi bahagi. Log 3 bahagi log 6. Bukan log 3 bahagi 6 Log 3, log 3 divide by log 6. So saya dapat jawapan ini. Saya bawa ke kanan, saya bawa ini ke kanan. Jadi saya darabkan. 0.61315 darab X tambah dengan 0.61315 darab 2. So saya dapat ini. Ini saya bawa ke kanan, saya expand. Kemudian saya dapat ini. So X sama dengan, ini saya bawa ke kiri. Saya bawa ke kiri sebab X dengan X saya permudahkan. Kemudian ini saya tulis kanan. So X sama dengan 1.2263 divide by 0.38685. So dapat jawapan akhir. Boleh? Faham? I understand, teacher. Okey. Okey, dah terlajak dah 10 minit. Awak pun nanti jam 2 mungkin ada kelas. Sekejap Saya ada perkara yang nak dipesan. Sekejap. Okay. Kenapa tak boleh ni? Boleh dengar ke?